Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni kita nak bincang satu tajuk yang sangat penting bagi saya rasa, salli ala Muhammad, iaitulah Allahumma salli ala Muhammad, 9 golongan orang yang Allah tak mau pandang dia nanti di yaumul qiyamah. 9 orang nanti yang di akhir akhirat Allah tak mau pandang muka dia. Tak mau pandang macam mana? Tak mau tengok muka dia, tak mau bawa bincang. Tuan-tuan boleh bayang tak keadaan dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan saya nak ajak tuan-tuan macam biasa, kita duduk waktu wabak ni, tolong jangan tinggal 3 doa ni. Nah, kita pesan dah hari tu, nak pesan lagi sekali. Saya jadikan amalan saya setiap kali, setiap malam kuliah saya mesti baca dan ajak semua orang baca. Paling tidak saya lekat istiqamah untuk baca setiap hari. Tambah tuan-tuan duduk dekat kawasan-kawasan kita ni, salih alaihi wasallam, ada kes-kes yang dekat-dekat yang kita pun tak tahu. Boleh jadi dia duduk di tepi-tepi kita. Masalahnya lah ni tak ada apa, dia bagi tak ada gejala. Tak ada dia punya simptom. Kalau dia batuk bersih tepi kita tu, boleh tahu juga. Tak ni dia elok macam tak ada apa, tapi dia positif. Tu yang kita duk risau. Jadi jangan lupa tiap-tiap hari tolong baca 3 doa ni. Doa yang pertama mari kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat bersama-sama lagi pada malam ni, walaupun dalam keadaan
PKP, SOP PKP ni kan. Tuan-tuan kena sembahyang jarak-jarak, duduk jarak-jarak. Salih ala Muhammad, pakai mask kan, main lambat kena duduk luar. Dan saya pengalaman hari ni. Itu dah saya semak, dan mudah-mudahan insya-Allah dalam keadaan kita ikhtiar ni, berikhtiar sikit ni, mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kepada kita ni, Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit berbahaya tu. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni kita nak bincang satu tajuk yang sangat penting bagi saya rasa, salli ala Muhammad, iaitu lah Allahumma salli ala Muhammad, 9 golongan orang yang Allah tak mau pandang dia nanti di yaumul qiyamah. 9 orang nanti yang di akhir akhirat Allah tak mau pandang muka dia. Tak mau pandang macam mana? Tak mau tengok muka dia, tak mau bawa bincang. Tuan-tuan boleh bayang tak keadaan dia macam mana? Ke akhirat nanti, kalau Allah tak mau pandang kita, kita ni lagu mana? Kalau Allah tak mau tengok kita, tak mau buat bincang langsung. Orang yang buat maksiat waktu hidup di dunia pun, waktu beratung depan Allah tu, Allah bentang kitab amal. Salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu bentang kitab amal tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat kata, "Qara'," baca. Allah suruh kita baca apa benda kita buat. Agak-agak tuan-tuan, betul-betul lah, bila benda yang kita buat tu dibentang di depan kita, saat ni nak meloyang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila benda yang kita buat tu duduk depan mata kita, salli ala Sayyidina Muhammad, dan semua orang duk tengok apa yang kita nak baca lagi. Semua orang duk tunggu nak dengar apa yang kita duk buat dulu. Dan di depan tu ada azab yang sedang menanti. Kalau kita buat salah, tu tentu tempat dia. Agak-agak tuan-tuan berani tak nak baca apa yang kita pernah buat dulu ni? Saya selalu tengok orang ni, tengok kita ni. Tuan-tuan pejam mata balik, lah ni mungkin umur 60-70 tahun. No, waktu kita umur 20 tahun dulu ni, ada tak benda kita buat benda tak elok, yang siapa pun tak tahu kita buat benda tu sampai hari ni? Tapi nanti di akhirat, semua orang duk tunggu nak tengok, nak dengar apa kita buat. Sallallahu alaihi Muhammad, Iqra, baca. Baca. Tuan-tuan, subhanallah, baca satu. Setiap benda, tak ada satu pun miss out. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ya, sama sikit tu. Macam bisa dengar tu mana tu? Surah Al-Kahfi tu dah baca tu. 49. Pada hari dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, depa rasa takut dengan apa yang dibentangkan di depan depa tu. Lalu depa kata, "Aduh, celaka kamu hari ni. Kita apa ni?" Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat. Semua sekecil-kecil benda. Besar-besar benda apa tak lagi. Yang kita rasa macam tak ada apa kot, tak sekecil-kecil benda, semua tulis. Tuan-tuan, bentang depan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca. Saya, kalau tanya saya, ada bahagian dalam hidup saya yang saya tak gamak nak baca. Tuan-tuan, ada tak dalam bahagian hidup kita yang kita tak gamak nak baca? Orang kiri kanan, ramai manusia duk keliling kita, duk tunggu nak dengar apa kita buat dulu ni. Gamak tuan-tuan ni? Tak gamak tuan. Salli ala Muhammad. Tang baik tak apa. No, tang kita duk buat senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, siapa pun tak tahu. Tayang pula, tunjuk pula dah, ya Allah. Semua orang panggung nak tengok apa kita buat dah. Semua orang panggung tengok. Ya Allah, ustaz kan ni? Anak kita apa? Ya Allah, ni ayahku kan ni? Mak kita kata apa? Ya Allah, ni anak aku kan ni?
Betul ke dia buat ni? Betul ke ni? Kita Allah cerita, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana, bunyilah sikit, tak lah pakai mask tu. Ni bunyi pakai mask tapi tak bunyi langsung. Rabbana absarna, betul? Wa sami'na, minta apa? Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Pada hari salli ala sayyidina Muhammad, pada hari itu salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, walau tara idzil mujrim salli Muhammad, kamu melihat ni, salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang berdosa tu, dia buat apa? Tunduk kepala dia, tunduk, tak berani panggung kepala. Salli ala sayyidina Muhammad, orang berdosa tu tak berani panggung kepala. Siapa orang berdosa tu? Siapa agak-agak? Siapa agak? Kita lah tuan-tuan. Siapa lagi? Tunduk pun. Rabbana, wahai Tuhan kami, hari ni kami dah nampak dah ni dosa-dosa kami dulu ni buat ni. Salli ala sayyidina. Dosa-dosa kami buat dulu kami nampak dah ni. Allah ni satu ni, kecil-kecil besar. Nampak semua ni Allah. Tak berani angkat kepala, malu. Kita tengok orang pergi mahkamah. Tuan-tuan, orang pergi mahkamah, salli ala sayyidina Muhammad, keluar mahkamah, kalau orang sabit pertuduhan kat dia, dia buat guna tutup bungkus muka ni, tutup lah ni ada mask tutup. Tuan-tuan, pakai topi, tutup. Pasal apa tutup tu? Malu orang tahu dia tu siapa. Dalam surah Abad tulis nama ada terang-terang. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu bukan seorang tengok, semua orang tengok. Tak ada nak tunjuk hai orang lain melainkan kita seorang je waktu tu. Semua orang tengok. Sebab tu Imam Ibn Kathir sebut dalam kitabnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad, dalam bab permintaan orang yang duduk di padang mahsyar ni, salli ala sayyidina Muhammad, bila dia dibuka aib dia, bila Allah buka semua salah dia waktu tu, dia minta apa? Dia minta terus masuk neraka je. Sebab tak tahan, tak sanggup nak tanggung malu dia. Semua orang tengok benda maksiat dia buat dulu ni. Sekecil-kecil benda tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kita buat dulu ni? Tengok sendiri. Bukan setakat kita tengok sendiri pun malu lah tuan-tuan. Ni kalau kita lah ni zaman duduk main masjid, ketayak atas kepala ni, kalau orang cerita balik benda kita buat dulu, jangan ceritalah, malu nak dengar. Tengok ni, buka baliklah gambar-gambar lama, tengok gambar kita dulu tunggu pakai selok pendek ngapa dulu. Tersudut tengoklah gambar ni, malu kalau boleh nak buat. Kita sendiri malu apa benda kita buat dulu ni. Waktu tu bukan kita seorang tengok, semua orang akan tengok. Sampai waktu Imam Ibn Kathir kata apa? Riwayat sebut, dia minta pada Allah masuk dalam neraka tu ya. Sebab tak mampu nak tanggung malunya bila aib dia dibuka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Baca, kerak baca. Allah perintah baca tuan-tuan. Baca satu baca. Oh, banyak kita baca tuan. Dalam riwayat sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, himpunan hadis-hadis qudsi, Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 99 dokumen. Kalau sebut 99 dokumen ni bukan maksud 99 keping sungguh-sungguh. Maksudnya banyak. 99 dokumen yang setiap dokumen tu sejauh mata memandang. Setiap catatan tu sejauh mata memandang. Mau tak sejauh mata memandang? Setiap minit tulis. Ni tuan-tuan tulis tak ni? Tuan-tuan bersila dalam masjid ni, tulis tak? Tulis. Tuan-tuan berjalan tadi, tulis tak? Tulis. Yang kita duk tengok waktu berjalan, tulis tak? Tulis. Waktu duk kata apa waktu berjalan tu, tulis tak? Tulis. Duduk dalam ni, tulis. Tengok handphone, tulis. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni, lena, tulis. Semua tulis. Tu banyak, berapa banyak benda yang kita nak baca ni ke akhirat. Panjang, sepanjang-panjang. Habis baca, Allah kata apa? Ada tak benda yang kamu tak buat dulu, yang malaikat saja tulis? Benda kamu tak buat tapi malaikat pergi tulis, ada tak? Dia kata la ya Rabbi. Dia tahu benda dia buat, dia tak lupa lah tuan-tuan, benda dia buat. Tambah-tambah benda-benda besar-besar dia buat lagi, dia ingat. Ada tak benda yang kamu tak buat tapi malaikat aku tulis? Ada tak? La ya Rabbi. Tak ada wahai Tuhanku.
ada tak benda yang kamu buat tapi malaikat aku tak tulis? Ada tak? La ya Rabbi, tak ada Tuhan. Ada tak alasan apa hang nak pergi hari ni? Hari ni nak pergi alasan apa? Dulu banyak alasan kan? Dulu buat lagu ni, oh aku buat yang takkan tak boleh kot. Allah dekat je. Allah tak ada siapa nampak Allah tak ada siapa perasan Oh kita pakai lagu ni pasal apa? Oh ini penjelasan saintifik kata lagu ni. Kita boleh buat apa saja alasan kita waktu hidup di dunia, tapi hari tu tahu kita kata apa kat Allah? Satu perkataan aja. La ya Rabbi, tak ada. Ada alasan apa? Tak ada ya Allah, tak ada alasan apa hari ni tak ada alasan apa. Tuan-tuan, takut dia Allah saja yang tahu. Waktu tu takut dia Allah saja yang tahu. Tapi tuan-tuan ingat, walaupun dalam keadaan macam tu, Allah masih tanya dekat dia, ada tak alasan apa nak pergi hari ni? Ada tak? Ada dan Nabi tuntut kat siapa-siapa, koklah hang buat tu pasal ada orang pi habaq kat hang kata boleh, walhal benda ni tak boleh. Pi cari orang tu. Ada tak benda ni kok lah ada orang pi maklum dekat hang benda salah, hang ingat kata betul, siapa hang pi cari orang tu? Ada juga jalan penyelesaian dia. Kok benda waktu tu ulama sebut macam orang lemah, tu orang lemah. Orang lemah lagi ke mana? Dia kira nak paut dia, apa benda boleh paut dia paut dah. Waktu tu semua orang akan cari siapa boleh selamatkan dia. Dan semua orang akan lari. Salih ala sayyidina yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah cerita hari berselerak pekat lari habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Daripada siapa? Saudara-saudara dia. Kita waktu hidup di dunia ni, koklah boleh cari kawan-kawan kita, pesan nanti kalau tak jumpa aku tolong cari aku waktu hidup dunia. Kat akhirat ni Allah cerita apa? Lari. Kawan lari pada kawan dia. Adik-beradik lari pada adik-beradik. Abang kakak pekat lari habis. Bukan sekat abang kakak kawan-kawan. Wa ummihi wa abih. Mak kita pun lari pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Mak ni cek ni abang ni. Mak lari. Sallallahu alaihi wasallam. Ayah lari. Ayah pun lari. Bukan sekat ayah lari. Wa sahibatihi wa banihi. Kawan-kawan, anak-anak kita pun lari pada kita habis. Pasal apa pekat lari ni? Pasal hari tu hari tuntut menuntut. Hari tuntut menuntut. Siapa boleh buat bagi dia selamat ke akhirat, dia akan cari orang tu. Sebab tu jangan dia buat pasal dengan orang, tuan-tuan. Jangan dia buat berkelahi dengan orang, jangan dia buat gaduh dengan orang, jangan dia buat cari salih alaihi wasallam dendam dengan orang, jangan dia buat cari pasal dengan orang, tuan-tuan. Kat akhirat ni susah kita. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Dia kira nak cari siapa boleh selamat dia, siapa boleh selamat dia. Allah, pi cari kawan tu, pi cari kawan tu. Ada orang pi jumpa depan Allah, ya Allah, tunaikan hak aku atas dia ni. Pasal apa? Dulu waktu hidup dia buat zalim kat saya, ya Allah. Dia ambil harta saya, ya Allah. Dia fitnah saya, ya Allah. Dia mengumpat saya, ya Allah, tunaikan hak saya atas dia. Allah ambil pahala kawan tu bagi kat kawan ni. Tak cukup lagi, ya Allah, ada lagi. Ambil dosa hang ni nak bagi kat dia ni. Ni tuan-tuan benda-benda yang duk jadi nanti di yaumul qiyamah. Takut tak tuan-tuan ni? Takut tuan-tuan. Takut. Keadaan di padang mahsyar sangat menakutkan. Sangat dahsyat. Tuan-tuan pun begitu, masih ada ruang untuk bincang-bincang dengan Allah. Tapi ada orang yang Allah tengok muka dia pun Allah tak mahu. Yang tadi kita cerita ni, pergi tuntut kat orang tu, pergi tuntut orang ni, bagi alasan, pergi cari orang tu, pergi cari orang ni, perbetul tang ni. Tak apa lagi tuan-tuan, masih boleh ajak-ajak bincang, masih boleh timbang-timbang. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau bangkit-bangkit pada mahsyar nanti, muka kita pun Allah tak mau tengok. Muka kita pun Allah tak mau tengok. Ni kita duk pergi travel ni tuan-tuan. Saya lah pergi sana pergi sini, pergi balai polis berapa kali dah. Nak keluar pergi Selangor, pergi balai polis sini. Nak keluar daripada Selangor, pergi balai polis. Nak pergi Melaka, pergi balai polis. Pergi Pahang, pergi balai polis tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang tak mau tengok muka kita? Pergi masuk-masuk, saya nak pergi. Tak mau tengok. Oh, susah tuan-tuan.
Kalau masuk-masuk dia tahu, ustaz Nabi mana? Tu selamat tu. Dia sebut ustaz Nabi mana tu, kira mudah cerita tu. Anak saya dapat syafaat, dapat gaya. Tapi kalau dia main, kadang-kadang aku kenal dia buat tak kenal, pasal payah dia buat tunjuk kenal, susah pula dia kan. Salih Zaman tak. Jadi tuan-tuan Salih Zaman ni nak kena isi borang ni. Borang ada borang. Borang tak ada kat sini, kena pergi kat kedai nombor semua. Tuan-tuan masih boleh ajak bincang lagi. Tuan-tuan boleh bayang kalau langsung tak mau bincang, tengok muka pun tak mau. Susah kita hidup di dunia. Tuan-tuan bayangkan kat akhirat nanti. Tu pemilik sekalian alam. Maliki yaumiddin. Pemilik hari tu, yang berkuasa pada hari itu, tak ada lain melainkan Allah. Hari itu dia aja buat keputusan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau dia langsung tak mau tengok muka kita, tak mau pandang muka kita, tak mau ajak bincang dengan kita, Pi. Teruk tuan-tuan, teruk. Malam ni nak bincang siapa 9 orang tu. Tu mukadimah panjang tu. Mukadimah dia tu, dahsyat juga mukadimah tu mengerikan tuan-tuan. 9 orang yang Allah tak mau pandang wajah dia nanti di yaumul qiyamah, berkait dengan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam 3 ni ada 9 orang. Hadis yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana hadis dia? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya Allah Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. 3 orang la yukallimuhumullah yaumul qiyamah. Allah tak mau ajak bincang dengan dia. Allah tak mau cakap langsung dengan dia. Tak mau ajak bincang. Bukan setakat tak mau ajak bincang, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak mau tengok dia pada hari tersebut. Bukan setakat ajak bincang, tengok pun tak mau. Wala yuzakkihim, dan Allah takkan sucikan dia pada hari tersebut. Takut tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak berasa tak tahu, kalau tak berasa tu tak tahu, tak mau cakap, tak mau pandang, Allah tak sucikan dia pada hari tersebut. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Salli ala sayyidina Muhammad. Qala faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Dan Nabi SAW mengulang perkataan tersebut sebanyak 3 kali. Punya Nabi nak tegas, Nabi SAW, ulama sebut, kalau Nabi nak tegaskan satu-satu benda, Nabi nak bagi penegasan kepada satu benda, Nabi akan ulang dia 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulang. Ni maksudnya benda ni sangat tegas. Nabi ulang. Salli ala sayyidina Muhammad. La yukallimullahu yaumul qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. La yukallimullahu yaumul qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. La yukallimullahu yaumul qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang ni, 3 orang ni, Allah tak pandang di yaumul qiyamah, Allah tak mau ajak bincang dengan dia, dan Allah tak sucikan dia, dan bagi dia azab yang pedih. Nabi SAW ulang 3 kali. Lalu qala Abu Dzar, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, khabu wa khasiru minhum ya Rasulullah. Lalu Abu Dzar kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka gagal dan rugi. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka ni orang gagal, mereka ni orang rugi. Siapa ni? Siapakah mereka ya Rasulullah? Tuan-tuan nak tahu tak siapa 3 orang ni? Tuan-tuan tolong jangan jadi orang 3 orang. Tolong jangan jadi orang 3 ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah SAW, Nabi berkata, al-musbilu wal mannanu
sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wal munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Maksudnya yang pertama, orang yang isbal. Apa isbal ni? Orang yang memanjangkan pakaiannya untuk kemegahan. Nah, sallallahu alaihi wasallam, dia jadi tradisi orang Arab dulu-dulu, perangai orang Arab dulu-dulu. Kalau nak tunjuk kemegahan dia, kehebatan dia, dia apa? Dia melabuhkan pakaiannya. Orang lain ni dia labuh pakaian lah, tapi bukan sebab megah tu. Nah, sahabat Nabi pi kat Nabi, takat mana nak labuh tu, nak labuh pakaian ni, labuh Nabi pegang kat betih dia, tengah betih. Kalau nak labuh sikit lagi, bawah sikit. Kalau nak labuh lagi sikit, bawah sikit lagi, dekat dengan tumit tu. Jangan lebih pada tumit tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata, pakaian lebih pada tumit tu daripada api neraka. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, "Saya Rasulullah, saya ni pasien pakai labuh." Nabi kata, kamu labuh, kamu tak sombong. Maksudnya yang Nabi larang tu bukan lagi pasal pakaian labuh tu, tapi pasal sombong tu. Kalau dia pakai singkat pun dia sombong. Maksud sebab sombong tu bukan sebab pakaian tu. Dah faham ni. Tapi dulu tu pasien lagu tu. Nak tahu orang sombong ni, orang megah ni, dia jenis pakai baju meleret lagu tu. Tu orang yang pertama, yang Allah tak mau pandang nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni, yang nombor satu tadi, tak kot, kita tak ada kot. Kita memang ada pakai labuh-labuh pun. Ada kadang-kadang kita pakai seluar sampai lepas tumit pun. Tapi sombong ke? Tak, passion. Dia orang passion lah ni, dia sinting, dia singkat atas lah ni. Dulu dia main labuh-labuh lah ni, semua singkat ke atas lah ni. Dia panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, OOTD, outfit of the day. Gitu. Mudah lah ni kan. Jadi pakai seluar slim fit gitu, seluar terangkat sikit, nak tunjuk kasut, nak tunjuk stokin. Macam-macam passion kan. Tapi pakai labuh tu pasal apa? Tak ada sombong apa, memang passion orang pakai lagu tu. Kalau pakai singkat-singkat, orang duk kata dekat dia Michael Jackson. Tak boleh pakai labuh. Tak sombong tak? Tak ada sombong. Tak ada apa. Faham tak? Nabi SAW dulu pun makan, tak makan atas meja. Tuan-tuan makan atas meja tak? Tuan-tuan makan atas meja? Mana ada orang makan atas meja, tuan-tuan? Ada orang guna meja dalam perempuan angguk kemas makan. Mana ada orang makan atas meja? Nabi lu makan tak guna meja. Pasal apa tak guna meja? Pasal menggunakan meja ini lambang kesombongan satu kaum. Sebab ini Nabi tak mau benda-benda bersangkut dengan sombong orang ni, Nabi tak mau. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lah ni makan pakai meja tak, bukan pasal sombong dah, pakai adi, kebiasaan. Kebiasaan kita guna meja, tak ada masalah apa. Kebiasaan kita pakai seluar labuh sampai ke tumit, tak ada masalah apa. Pakai jubah sampai tumit, tak ada masalah apa. Pergi Mekah beli jubah, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Arab dia badan besar-besar, tinggi-tinggi. Kita beli saya Arab, tuan-tuan, pakai kita ni pendek. Nak meleret lagu tu. Tapi otak tak reti, tak tahu nak ejah lagu mana. Pergi masjid meleret lagu tu. Tambah-tambah kat Mekah lagu kita tengok mana ada tu tukang otak kat sana. Ni tu pakai pasal apa tu, labuh-labuh ni isbal ni napi neraka ni, Allah tak pandai nak kerat dah. Pakai pasal apa? Sombong ke? Dah, bukan sombong. Pakai tak jumpa kedai jek nak potong tak mana. Ni kebiasaan, jadi adi kita, tak ada masalah apa, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang Nabi SAW sangat marah. Yang Nabi SAW tak mau kita buat, yang menyebabkan Allah tak mau pandang kita nanti di yaumul qiyamah. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang suka memberi dengan menyebut-nyebutkannya kerana riya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang memberi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang memberi kemudian mengungkit pula pemberiannya. Ni yang ni tolonglah tuan-tuan. Janganlah nak bagi apa-apa, jangan duk sebut dah. Bagi sedekah ke, bagi wakaf ke, bagi apa, Allah kira dah. Allah kira. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satu daripada amalan ni, saya pernah sebut kat sini 5 amalan kita buat. Satu,
amalan tu sah, amalan tu Allah terima. Yang kedua, amalan tu sah tapi Allah tak terima. Pasal apa? Pasal ada riak, ujub, takabur apa semua. Yang ketiga, amalannya sah dan amalannya dah diterima tapi diagih pada orang di yaumul qiyamah nanti. Pasal apa? Pasal buat zalim kat orang, pasal mengumpat orang, pasal fitnah orang. Ada pahala bagi ke orang. Yang keempat, amalannya tidak sah dan amalannya tidak diterima. Yang kelima, amalannya sah dan amalannya telah diterima tapi dipadamkan oleh Allah. Pasal apa padam? Ungkit. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu nak bagi apa, nak wakaf apa, nak sedekah apa, nak tolong siapa pun, buat kerana Allah. Tuan-tuan tak layak nak ungkit. Kalau tuan-tuan buat pasal orang, waktu orang tu sayang kat kita, semua baik, kentut pun wangi, bau strawberry. Ni bau apa ni? Kentut sorry. Ni tak apa, bau strawberry, wangi je bunyi bau dia. Nanti kalau dah tak suka, semua tak elok, waktu tu ni ungkit. Faham tak ni? Tuan-tuan, saya pernah bagi contoh. Tuan biasa ada kereta rosak tepi jalan. Kereta rosak tepi jalan, bateri dia kong. Kita pun nak pergi masjid, tengok kereta kawan kita rosak tepi jalan. Kita pun patah balik. Awak kereta hang ni tak tahu start tak hidup. Dia buka, oh ni bateri ni, mai aku tolak. Kita pun betul kita ayak kita, senteng baju kita, lipat kain tu, bawa ke atas tu. Ni tolak. Aku tolak, hang masuk gear 2, hang masuk gear 2, saya lepas. Kita pun tolak. Tolak 1 2 3 bro. Bro hidup. Hidup dia bro pi terus. Tuan-tuan cekak pinggang tu. Kuajak zikir kuajak tu ya tu. 100 kali. Sambil naik motor kuajak start motor main masjid. Sampai masjid muka satu macam. Awak Pak Haji muka teruk sangat ni. Aku tak sat tolak kereta kawan tu. Koklah nak kata terima kasih. Koklah nak bye-bye ke apa, paling tidak angkat tangan aku tu lah, ni pi belah lagu tu je. Kuajak sungguh. Tuan-tuan, Rasulullah SAW. Sakit hati ya? Sakit hati. Tahu pasal apa sakit hati? Pasal kita buat sebab mengharapkan terima kasih dia kat kita. Cuba tuan-tuan buat kerana Allah. Tuan-tuan buat kerana Allah. Dia terima kasih ke? Dia tak terima kasih ke? Dia hai-hai bye-bye ke? Dia belah terus ke? Ataupun dia patah balik kutuk kita. Patah balik apa, tolak lembab. Dia taruh kita pula. Tuan-tuan, dia kutuk kita kan, dia kata kat kita, dia buat apa? Tak rasa apa. Tahu pasal apa tak rasa apa? Aku buat kerana Allah, bukan pasal. Dalam hidup kita macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah ke, tuan-tuan infak ke, tuan-tuan tolong orang ke, tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan buat kerana Allah. Tuan-tuan tak usah duk fikir pasal orang, sebab orang boleh berubah hati. Nah, kita wakaf kapet ke. Ini berapa lama kapet ni orang duk semayang, pahala berderu pergi kat dia. Daripada mula kapet ni pasang sampai lah ni, pahala orang semayang tak berhenti-berhenti pergi kat dia. Mai satu hari dia kata apa? Tu aku bagi kapet tu. Kapet tu aku wakaf tu. Tengah-tengah kau tu dengar, hang wakaf semua kapet tu. Dah RM50 aku bagi. Walaupun RM50 tuan-tuan, pahala Allah bagi kat dia tak berhenti-berhenti. Tapi hari dia mula ungkit tu, Allah padam daripada mula hari dia bagi tu. Habis. Sebab tu saya duk pesan Allah. Kalau tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada apa, bagi wakaf ke, bagi apa ke. Kalau tuan-tuan ada keperluan untuk tuan-tuan ambil sijil, ambil resit, tuan-tuan ambil. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak ada keperluan, nak ada bukti tuan-tuan bagi, tak sudah ambil bukti tak apa. Tak sudah ambil, tu diam-diam sudah ambil dan simpan. Tak pasal apa? Dengan ada bukti tu duk teringat kita bagi. Betul tak ni? Dengan ada benda tu, oh ni aku bagi, orang itu aku bagi RM50, orang itu aku bagi RM1000, orang itu aku bagi banyak ni, orang itu aku bagi banyak ni. Dia ada orang dia himpun resit wakaf. Ada orang dia ambil resit wakaf sebab dia nak buat income tax. Tak apalah, itu tak apalah, tu ada keperluan. Tak, yang ni ada orang dia suka simpan wakaf. Dia seronok simpan. Ada.
Kita takut satu hari nanti tuan dari apa? Dia main, dia terasa dia nak sebut balik apa dia lagi. Tuan faham tak ni? Ingatlah tuan-tuan, tak usah duk ungkit, tak usah duk sebut apa kita bagi ke orang. Ingat ni, orang yang ungkit pemberian bukan setakat pahala dia habis. Allah tak mau ajak bincang, Allah tak mau pandang, Allah tak bersihkan dia pada hari tersebut. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Pasal buat baik, tahu dah Allah kira dah kat kita. Sudah. Bukan cerita duit sedekah tu dah, tolong orang pun serupa. Buat apalah, apa kalau sebut nama baik je, tak usah kata apa dah. Tak usah kata apa. Lupa. Allah tulis dah. Lepas tu kata seorang sahabat, kalau tak salah saya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila kamu buat satu benda baik, lupakanlah. Sudah pasti Allah tulis dah, dia kata. Tapi benda maksiat kamu buat, ingat. Sebab belum tentu Allah ampun dosa kamu lagi. Tuan-tuan, ya. Yang pertama tadi apa ni? Orang yang melabuhkan pakaian disebabkan kesombongan. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pun kalau boleh, kalau buat, tolong jangan buat dah. Apa dia? Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia nak jual barang dia jual tu tak elok, dia abang kata elok. Jual kereta, dia nak, kereta ni pernah accident tak? Nak dah. Ceni buka hidung, ceni kereta tu. Dah saya cakap, mana ada, mana clear semua elok tak? Tak ada accident. Padahal dia tahu kereta dia pernah accident. Salih ala sayyidina. Faham ni? Tambahlah ni orang duk buat banyak ni apa? Duk jual barang-barang online lah ni. Mau pekat-pekat jual barang online. Jangan exaggerate lebih sangat. Exaggerate. Barang ni boleh buat lagu tu, barang ni buat ni. Sumpah salih ala sayyidina. Jaga. Ini 3 benda. Yang pertama, ulang balik, orang yang menyombongkan dirinya dengan segala sesuatu yang dia miliki. Yang kedua, orang yang sentiasa mengungkit apa yang telah diberikan kepadanya sehingga menghapuskan amalan baiknya. Orang ni dipanggil apa? Golongan yang cenderung memiliki sifat riya. Yang ketiga, orang yang berniaga tetapi berbohong demi melariskan dagangannya. Ketidakjujurannya boleh merugikan pembeli sehingga Allah pun menghilangkan keberkatan pada keuntungan yang diperolehinya. Hadis yang pertama. Bismillah. Hadis yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tadi yang pertama Allahumma salli ala Muhammad, hadis riwayat Imam Muslim juga. Hadis yang kedua juga hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di yaumul qiyamah. Allah tak ajak bincang, tak mau bincang dengan dia, sama macam tadi. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan dia, tak akan bersihkan dosa-dosa dia, tak akan tolong dia di yaumul qiyamah. Salli ala sayyidina Muhammad. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang dia nanti di yaumul qiyamah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. 3 benda tadi ni. Allah tak pandang, Allah tak ajak bincang, Allah tak akan sucikan dia, dan bagi dia azab yang amat pedih. Siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 orang pula. Yang pertama, orang tua yang berzina. Orang tua berzina. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang muda berzina tu teruk dah. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Haram hukum dia. Kalau orang tua berzina, haram jadah. Nak sebut tak kamu, teruk sangat. Faham dah ni? Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, kita duk kok jitera ni tak ada lah. Kok jitera ni tak ada lah. Tuan-tuan, sebab tu saya disebut duduk kampung, malu dia lagu lain. Makin pekan, makin hilang malu dia. Duk makin pandang, sifat malu pun tak ada lah. Pengaruh bi'ah dia panggil, suasana.
Ujian kita duduk kampung tak sama macam ujian kita duduk bandar. Kita ni kalau tengok adalah kok berjalan-jalan tepi jalan tu pi makan apa ni, roti nan cheese apa tu tepi tu. Ni baru makan tak sat. Sedap pula. Terima kasih kawan saya belanja makan tak sat ni. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tahu-tahu mai seorang budak perempuan pakai seluar pendek. Rambut dia pubuh merah tu, pakai seluar pendek nampak paha. Nak buat putih tu. Agak tuan-tuan tengah-tengah tu imam tengok. Astaghfirullahalazim, ni main mana pula ni? Semua orang lalu dia tengok. Ni main mana? Pelik cempera kita tengok. Betul tak ni? Kok pekan tak heran lah tuan-tuan. Duduk depan mata kita lagu tu je. Sambil duduk makan tu, duduk depan meja kita lagu tu je tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tahu tak kok benda kok pekan sana? Dia ada sugar daddy. Tahu sugar daddy? Bapak gula. Ni ada budak-budak ni, budak-budak perempuan ni, tak payah kerja apa, duduk sana, sugar daddy di belah dia. Sugar daddy ni apa? Ni orang tua-tua, orang yang kaya-kaya, yang ada harta banyak, duit banyak ni. Dia apa? Dia simpan perempuan. Bagi banglo, bagi kondominium duduk, bagi apartmen mewah duduk, beli kereta bagi kat dia, pakai pakaian hebat-hebat, barang-barang perhiasan hebat-hebat dia pakai. Kita budak ni kerja apa? Tak kerja apa? Pelik lah. Ada sugar daddy dia. Sugar daddy dia siapa? Orang apa? Kadang-kadang orang kita. Umur berapa? Bukan 20 tahun kan? 20 tahun ni RZ kan? Ceriang. Ni sana naik wai suku pam bunyi sana. Ni naik kereta Mercedes besar. Kan saya cakap ada bodyguard, ada driver, parking senyap masuk. Tuan-tuan, orang-orang tua-tua dan masih berzina. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada tak? Ada. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli. Kita ni sebenarnya bila masuk umur 40 cenderung untuk buat baik tu ada. Sudah setuju kan saya? Kita ni yang masuk umur 40 lah hati teringat nak buat apa? Buat baik ya. Semua orang Allah masukkan dalam hati dia waktu umur dia 40 dia nak buat baik. Tapi ada orang dia terkalah dengan nafsu dia. Sebab tu ujian kepada orang yang ada duit dengan ujian pada orang tak ada duit beza kan. Kita ni yang tak apa nak duit, tak berapa nak ada duit, nak riak lebih pun tak ada. Nak riak apa? Nak tunjuk apa pun tak ada. Nak sombong diri lebih pun tak ada. Pasal apa? Nak sombong apa pun tak ada. Ni EX5 tu Honda Cup tu lampu depan tak, lampu belakang pun tak ada. Jack pun tak ada. Sandak tiang masjid. Nak sombong apa? Asian apa? Saya cakap naik kancil dia, naik apa, tak ada siapa nak, tak ada ruang untuk sombong. Sebab tu saya ingat, sebab tu kok Allah tak bagi kaya kat kita kot kan. Nampak tak? Kan ada orang kaya ni, jangan kat tengah ni orang kaya. Ada? Tak ada, saya kata tak ada. Tak ada siapa kat tengah pun. Ada siapa? Agak kalau kaya tak main masjid apa kita nak. Lalu depan masjid tu buat wudu muka. Tu aku lu main masjid ni, lah tak ada main lah. Patut agak orang tak pergi kita. Ujian tak sama kan. Saya rasa agak-agak lah kalau kita punya kelebihan dunia rosak kita agak lah. No. Betul apa jadi kat kita tu. Patutlah Allah tak bagi benda tu kat kita. Allah nak selamatkan kita apa-apanya. Kita pula duk meratih, awaklah aku tak boleh, awaklah aku tak dapat, awaklah aku tak jadi lagu tu. Rupanya Allah tak bagi pasal apa? Allah sayang kat kita. Yang pertama tuan-tuan, orang tua yang berzina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin yang suka berdusta. Disebut sini raja yang suka berdusta, pemimpin lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia ketua, suka bohong. Suka bohong orang. Hari tak mau syarah lebih-lebih. Jadi susah. Yang ketiga yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang miskin yang sombong. Dah lah miskin, sombong pula dah. Ada orang kan
Aduh tuan-tuan, tambah tuan-tuan duk pergi buat bantuan, Allah Rabbi tuan. Dah lah miskin, sombong dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini 3 kelompok. Ulang balik. Kelompok yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, orang tua yang berzina. Orang ni tidak akan disapa, tidak akan dipandang oleh Allah SWT, kerana zina itu merupakan perbuatan keji yang dimurkai oleh Allah SWT, apatah lagi dia dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin yang suka menipu rakyat dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Raja yang suka menipu rakyat dia, pemimpin yang adil dan amanah, dia akan mendapat darjat yang tinggi dunia maupun akhirat. Sebab tu salah seorang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah, waktu tempat yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah semata-mata tu, awal nombor 1 sekali al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau dia pemimpin adil sungguh-sungguh tu, sebab tu orang yang dilantik jadi pemimpin ni sebelah kaki di syurga, sebelah kaki dalam neraka. Duk. Sebab tu tak payah duk minta lah jadi pemimpin, bukan senang tuan-tuan, tanggungjawab besar sangat. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu susah hati dia. Susah hati sampai tak boleh nak tidur malam. Pasal apa? Takut kot ada sekok kambing jatuh dalam parit di hujung bandar. Dia punya fikir macam tu. Malam-malam keluar pergi pusing tengok kok kampung dia, kok ada orang-orang yang lapar apa semua. Tu sampai macam tu punya pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nah, orang-orang yang macam ni kalau betul baik, sanggup untuk tanggung segala risiko, nah, pilih kamu layak untuk jadi pemimpin. Ada Nabi SAW kata, jangan minta untuk jadi, jangan minta jawatan kat kamu, jangan. Tapi kalau Allah bagi kat kamu, kamu tu layak untuk buat. Terima, Allah akan tolong kamu. Tapi kalau kamu minta dia, Allah akan serah benda tu kat kamu sendiri, dan kamu buatlah sendiri seorang-seorang kamu. Tuan-tuan, takutlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata kat saya, Ustaz, jadi calon boleh? Calon, nama naik jadi calon. Saya kata, saya tak mau lah si calon. Calon apa? Bukan calon isteri, kan calon suami lah, bukan. Jadi calon pilihan raya. Jadi calon pilihan raya. Saya kata apa, tak mau lah, tak payahlah. Saya jadi ustaz dah lah. Jadi ustaz dah lah. Tak apalah Ustaz jadi calon pilihan raya, tak mau lah. Kalau saya jadi ustaz, kalau saya jadi YB, saya pergi makan kat kedai, saya kena bayar orang. Betul tak? Pergi kedai, tengok orang kan. Takkan pergi YB pergi makan tak. Kenapa? Yang tu meja kira semua ni, kira semua. So hati duit tak ada. Kalau saya jadi ustaz, orang bayar kat saya. Kalau pergi masuk kedai, ada orang kat tangan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makan free lah jawab dah segini. Itu tak. Lepas tu kena buat senyum lebih sikit. Aduh, bukan pasal makan tu, pasal tanggungjawab besar, tanggungjawab. Tapi ada orang yang Allah tahu dia layak untuk memimpin, maka Allah akan angkat dia duduk di posisi itu. Tapi tanggungjawab dia sangat besar. Kita fikirlah rumah tangga kita sudah tuan. Dan ada anak-anak kita yang tak tutup aurat. Susah hati tuan-tuan nak buat lagu mana. Ada anak-anak kita yang balok liat, susah nak semayang. Dah susah hati kita nak buat lagu mana. Tu baru dalam rumah kita. Naik satu peringkat lagi, tuan-tuan jadi ketua kampung kat dalam kampung tu. Ada tak dalam kampung tuan-tuan orang yang tak tutup aurat? Tu tanggungjawab kita tu. Ada tak apa masalah dekat masjid tu? Tu tanggungjawab kita tu. Ada tak apa ni yang orang-orang kampung kita yang tak semayang? Tu tanggungjawab kita tu. Nak buat lagu mana nak bagi depa semayang, nak buat macam mana bagi depa tutup aurat sikit, Allah tanya nak jawab apa? Pinit atas sikit, jaga apa ni Allah SWT, dun. Ada tak dalam dun tu ada orang tak semayang? Ada tak orang masih syirik pada Allah? Ada tak orang yang masih belum kena Islam? Ada tak orang ni? Tu apa kita nak buat dengan mereka tu? Naik peringkat lagi, negeri. Ada tak dalam negeri tu orang yang tak semayang? Ada tak orang masih tak tutup aurat? Ada orang tu masih, tu kena fikir tu. Sanggup tak kalau fikir lagu tu? Sanggup tak? Tak sanggup tuan-tuan. Tak sanggup, bukan benda-benda main-main. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia seorang pemimpin yang adil, dia pemimpin yang amanah, maka dia akan mendapat darjat yang tinggi di dunia maupun di akhirat.
Sebaliknya, pemimpin yang zalim akan mendapat murka Allah, sehingga baginya azab yang sangat pedih dan tidak akan disapa, dipandang oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, orang miskin yang menyombongkan diri ketika mendapatkan kenikmatan daripada Allah, termasuk golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Dan hadis yang ketiga, yang terakhir pada malam ni, 3 kelompok lagi orang yang tidak akan dipandang, tidak akan diajak berbincang, dan tidak akan disucikan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Bahkan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, 3 orang juga, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan menyucikan mereka, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, seorang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, namun dia mencegahnya daripada Ibnu Sabil yang memerlukan. Kelompok pertama, orang yang Allah bagi dekat dia sikit kelebihan. Dalam kehidupan dia Allah bagi dia sikit kelebihan, tapi dia tak rasa nak tolong orang yang susah. Nabi ibaratkan, dia duduk di tengah padang pasir, dia ada ayak, orang lain tak ada ayak, kot dia nak bagi sikit kat orang tu, ayak tu, kedekut nama dia. Kedekut, tahi hidung masin, tangkai jerit, belacan, kata Fir'aun. Allah SWT, kedekut. Tuan-tuan, kita ni Allah bagi kita kelebihan banyak tuan. Tuan-tuan ni Allah SWT, ada tak rasa-rasa dalam akaun tu ada duit lebih walaupun sikit? Ada tak? Ada tak? Tolong orang tuan-tuan, tolong. Salih ala sayyidina, tolong, bagi. Tuan-tuan, tiap-tiap hari biar ada kita sedekah. Lah ni saya nak cerita kat tuan-tuan, ni time PKPP. Tuan-tuan, dekat Jitra ni, kita duduk Kedah ni, PKPP. Ada setengah tempat PKPB bersyarat. Ada setengah tempat PKP D. D ni apa tak? Ha? Diperketat, tak boleh keluar kan? Tuan-tuan, start PKPB ada kelompok yang sudah duduk dalam susah. Bila PKPD, ramai yang susah. Saya dapat maklumat kemarin, ada sahabat, ni apa ni, Tuan Haji kita, Abang Long kita ni, mesej saya, buka Sabah, budak-budak baby susu pun tak ada nak minum. Dia memang Salih Aziz Muhammad, baby tak ada susu nak minum. Ya tak? Barang-barang dah mula sangkut sebab kekurangan makanan. Salih Aziz Muhammad, berapa ramai orang yang telah diberhentikan pekerjaan, tak kerja, tak ada duit nak makan apa. Susah tuan-tuan sebenarnya. Dia antara orang yang terkesan dengan PKP semenjak awal itu. Tuan-tuan tahu tak siapa? Tok guru yang duk mengajar tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan. Saya ni tak apa, insya-Allah tuan-tuan, saya okey. Ada kalangan ustaz-ustaz yang tak ada duit lagi. Tanyalah khabar mereka. Pergi tanya khabar. Dia mengajar kita ilmu macam-macam tuan-tuan. Luang masa kat kita sampai tak kerja yang lain selain mata-mata main mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan tak kesan dekat dia. Dia tak minta kat tuan-tuan, ustaz-ustaz takkan buka mulut minta duit. Tapi kita tahu dia tengah susah. Kalau dekat Kuala Lumpur ni ustaz-ustaz dah mula tak ada kuliah tuan. Masjid-masjid dah mula tutup, tak ada kuliah. Dulu waktu PKP hari tu, depa buat juga kuliah-kuliah online, masjid buat juga, dapatlah sikit 102 untuk makan. Lah ni start PKPB di sebelah Selangor, kuliah online pun tak ada. Saya tahu, saya pun banyak kuliah-kuliah kat Selangor yang dibatalkan. Bulan ni banyak lapang saya. Banyak lapang saya. Salih alaihi wasallam. Tapi tak apalah, ada juga pendapatan-pendapatan lain yang boleh saya dapat sikit-sikit. Ada ustaz yang semata-mata harap-harap dia pendapatan ceramah, langsung tak ada nak makan apa, keluarga nak makan, kita nak kena bayar, yang tu nak bayar, rumah sewa nak kena bayar, tak ada duit tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak tolong ustaz, telefon ustaz, jangan tunggu dia minta, tuan-tuan yang offer dekat dia. Tak payah tanya ustaz ada duit tak ada duit, ustaz minta nombor akaun ustaz, saya nak bank in sikit duit, ada kawan-kawan nak bagi dekat duit ustaz. Tuan-tuan jangan harap kata tuan nak bagi sebab dia tak mau. Ustaz saya nak bagi duit ni, tak payahlah,
Kita abang kata apa? Ni anak-anak murid ustaz dekat Masjid Syarifah Fatimah tu, depa collect duit sikit nak bagi padahal duit kita. Takkan dia nak kata tak payah kot pasal orang dah bagi duit kat kita. Pi masuk duit dia lega, dia syukur pada Allah, dia sebut nama kita dalam doa tuan-tuan. Tolonglah dia. Siapa tuan-tuan, Ustaz Syed Muhammad, kita Allah bagi kelebihan. Tuan-tuan dekat sini insya-Allah kerja duk ada lagi, syukur pada Allah. Ada orang kerja tak ada dah. Hari ni baru dapat mesej. Ustaz kena berhenti kerja dah, ya Allah. Umur 40 dah 50 nak kerja apa lepas ni? Loan kereta duk ada lagi, loan bank rumah duk ada lagi, anak-anak duk sekolah lagi, umur dah 45, umur dah 50, pergi kerja, siapa nak pergi kerja? Tak ada duit ustaz, saya tak ada duit ustaz, saya nak buat lagu mana ni? Kita nak tolong lagu mana, kita pun tak ada. Kita nak tolong macam mana, kita pun tak tahu. Tuan-tuan Allah bagi kelebihan sikit, tuan-tuan tolonglah tiap bagi walaupun sikit. Tiap-tiap hari ada saja mesej-mesej yang duk masuk. Tuan-tuan jangan berkira. Jangan berkira. Allah janji takkan miskin orang sedekah. Tuan-tuan nak pegang janji siapa? Nabi kata takkan berkurang harta orang sedekah. Allah janji, Nabi janji. Tuan-tuan takut apa? Takkan jatuh miskin orang sedekah. Allah janji ganda dengan 700 kali ganda. Orang yang sedekah. Tuan-tuan takut apa? Bagi, takut apa? Hari ni mai satu mesej, oh diperlukan ni apa semua bantuan kepada sahabat ini. Ulok pilah walau RM10. Ulok pilah walau RM10. Jangan biar mesej-mesej tu pi lagu tu aja. Biar kita ada sumbangan kita kat situ. Biar kita ada bahagian kita kat situ. Kita takut nanti waktu Allah bagi kelebihan kat kita dan kita tak mau nak fikir orang susah waktu tu, tahu Allah tak mau tengok kita di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, orang kedekut kata ulama dan tidak mahu membantu orang lain ketika mereka memerlukan pertolongan. Waktu ni Allah uji ramai orang. Maka insya-Allah tuan-tuan tolong setakat mana yang tuan-tuan mampu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berjual beli dengan orang lain pada waktu asar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dia mengambilnya sebegini dan sebegini, lalu orang itu mempercayainya padahal tidak demikian. Salli ala sayyidina. Jadi yang kedua ni apa? Orang yang melakukan sumpah palsu dalam urusan perdagangannya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang macam tadilah yang tadi ni, nipu orang. Nega waktu asal kata, ni saya ambil lagu ni je. Nah, dapatnya banyak ni je. Padahal dia dapat murah. Dia nak tipu orang, dia abang kata dia dapat sikit, untung sikit je. Padahal untungnya sangat banyak. Nipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu orang percaya dekat dia, aku dapat ni macam ni lah, keadaan ni macam ni. Tipu lagi. Padahalnya tak macam tu. Dan bersumpah dalam bersumpah palsu dalam perniagaan. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW sebut, dan orang yang membai'ah pemimpinnya kerana dunia, bila dia diberi sesuatu oleh pemimpin, maka dia akan melaksanakan bai'ahnya, dan bila dia tidak diberi, maka dia tidak mahu melaksanakan bai'ahnya. Iaitu siapa lah? Orang yang membai'ah, yang berikat janji setia dengan pemimpinnya, salli ala sayyidina Muhammad, dan bila dia tidak diberi maka dia tidak mahu. Allahumma salli ala sayyidina untuk kepentingan duniawi dan hanya mahu mendapatkan imbuhan yang salli ala sayyidina Muhammad diinginkan olehnya. Dia angkat pemimpin dia, kalau pemimpin tu tak bagi kat dia tak buatlah tanggungjawab dan sebagainya. Wallahu alam tuan-tuan. Jadi inilah beberapa daripada 9 orang yang Allah tak mau pandang di akhirat, Allah tak mau ajak bincang, Allah tak mau ajak, Allah tak mau pandang, Allah tak mau bincang, dan Allah tak mau sucikan dia dan bagi dia azab yang sangat pedih. Kalau adalah kod-kod celah-celah tu, perangai-perangai yang macam kita pernah buat, minta ampun pada Allah. Kita minta ampun pada Allah sungguh-sungguh, dan kita harap supaya Allah ampunkan dosa kita, dan kita tak mau buat dah lepas pada ni. Ada beberapa poin yang kita rasa macam sungguh-sungguh kena kat kita. Nah, yang boleh dia cipi-cipi saja dia boleh kena kat kita. Maka hati-hati tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat-sifat yang macam ni, yang kita rasa macam tak ada apa-apa tapi dia sangat besar di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan yang sudi untuk main pada malam ni walaupun dalam keadaan PKP ni.
InsyaAllah jaga SOP tuan-tuan, banyakkan berdoa pada Allah, ikhtiar usaha kita supaya Allah jauhkan kita daripada wabak ni, dan last sekali bertawakallah kepada Allah agar kita serahkan balik takdir dan kekuasaan kepada kekuasaan Allah SWT atas diri kita ni insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan selamatkan kita daripada wabak ni, dan kita doakan supaya Allah mengangkat wabak ni segera daripada tanah air kita yang kita cintai ini insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, saya nak buat sikit pengumuman insya-Allah. Saya nak minta tuan-tuan tolong saya sikitlah. Kami pun madrasah kami pun terkesan juga dengan PKP ni insya-Allah. Tapi saya tak minta tuan-tuan nak bagi sumbangan wakaf ke apa, tak ada lah. Saya tak bawa cash, saya tak buat tabung. Tuan-tuan pun tak payah bagi sumbangan wakaf apa sebagainya. Tolong bantu kami dengan ekonomi kami. Kami buat produk susu campur dengan beras perang, campur dengan susu kambing, campur beras perang, campur kurma, campur ginkgo biloba. InsyaAllah sedap lah, cuma tuan-tuan buat dalam cawan, jangan buat dalam gelas. Dan kami buat jualan susu ni adalah untuk menjana pendapatan madrasah kami. Malu dah tuan-tuan, lebih kutip wakaf rata-rata, malu dah, segan lah. Jadi baik kita berniaga insyaAllah. Tuan-tuan doa-doakan perniagaan kami ni maju, dan insyaAllah nanti tak payah duk jual kat masjid dah. Saya bawa main ni sebab kami bawa ejen kami dekat sini. Jadi nanti kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan boleh beli lagi daripada dia. Tuan-tuan beli dengan niat tuan-tuan bantu madrasah insyaAllah. Susu pun bukan susu yang lekeh-lekeh lah, walaupun kita buat untuk madrasah, kita ambil susu grade A insyaAllah. Tuan-tuan boleh minum pagi-pagi nak pergi sekolah, anak-anak kita nak pergi sekolah tu, pagi-pagi tuan-tuan lapak-lapak, tuan-tuan minum yang tu, dia kenyang perut pasal dia ada beras perang. Kalau malam-malam rasa macam tak mau nak makan, nak diet, tak mau gemuk apa sebagainya, nak kuruskan badan, boleh minum susu tu insyaAllah, dia kenyang insyaAllah malam-malam. Dan boleh dapatkan, kita buat jualan dekat luar belah sini, belah laki-laki ni, belah perempuan saya tak tahu keluar ke mana. Jadi ada ejen kita dia main kat sini, tuan-tuan boleh dapatkan nombor telefon dia insyaAllah. Tuan-tuan nak beli pada dia belah pintu masuk ni kan insyaAllah. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat kepada tuan-tuan dunia akhirat insyaAllah. Niat untuk bantu madrasah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.